just once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. Salam sejahtera Malaysia, selamat datang ke channel Fels Lifestyle. Info padu info hangat disediakan di dalam channel ini. Sebelum ini Malaysia digemparkan berkaitan dengan isu Hadi Awang dan juga Sultan Selangor. Berkaitan dengan isu ini sudah pasti ramai yang mengecam tindakan Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Kecaman yang diterima Hadi Awang sehingga ada yang berkata, bolehkah Hadi Awang dikenakan tindakan undang-undang sehingga beliau dipenjara? Seperti yang kita tahu, pada tarik 5 Mac 2024, Hadi utus surat junjung kasih pada Sultan Selangor. Presiden PAS Abdul Hadi Awang dikatakan mengutus warkah menjunjung kasih kepada Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah. Namun, satu artikel yang pasti mengejutkan ramai daripada harapandaily.com bertarik 7 Mac 2024. Sultan Sharafuddin meletakkan jawatan sebagai pengerusi MKI. Ini pasti satu peletakan jawatan mengejutkan ramai. Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam Malaysia MKI hari ini. Peletakan jawatannya berkuat kuasa mulai 9 Mac 2024. Ia mengejutkan pelbagai pihak kerana baru beberapa hari lepas baginda menghantar 5 muka surat murka kepada Presiden PAS Tan Sri Abdul Hadi Awang. Baginda tidak berhasrat menyambung tugas berkenaan dan menyerahkan kepada Majlis Raja-Raja untuk memilih seorang pengerusi baru dari kalangan Raja Pemerintah agar kesinambungan fungsi dan aspirasi MKI akan terus dapat dilaksanakan dengan lebih baik di bawah kepimpinan pengerusi baru, menurut laman Facebook Selangor Royal Office. Baginda menjadi pengerusi sejak 10 Mac 2022. Baginda turut menegaskan bahawa sepanjang bertindak sebagai pengerusi MKI, telah menjadi kewajipan baginda untuk sentiasa mengangkat dan mempertahankan syiar agama Islam di Malaysia dalam setiap keputusan yang dibuat secara muzakkarah. Jawatan Kuasa Khas mengkaji isu berkaitan kompetensi Dewan Undangan Negeri telah ditubuhkan di bawah kepimpinan baginda. Apa komen anda berkaitan dengan isu ini? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya. Halo semua, salam sejahtera Malaysia, saudara-saudara, tuan-tuan dan puan yang amat dihormati. Sudah pasti sebelum ini kita digemparkan. Ini adalah berkaitan dengan titah baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Titah yang di Pertuan Agong berkaitan dengan mana-mana gerakan ataupun usaha untuk menggulingkan kerajaan perlu dicegah dan perlu dihentikan. Pendek kata, mungkin kita boleh simpulkan, jangan tebuk atap selagi belum sampai waktu yang tepat. Bila waktu yang tepat adalah pada PRU ke-16 yang dijangkakan pada tahun 2027. Nah, saudara-saudara, saya melihat di dalam media sosial sebelum ini, ada yang menyatakan Agong cross the line. Telah membuat, cross the line. Makna kata, mereka seperti tidak menjunjung titah yang di Pertuan Agong. Siapapun juga ahli parlimen, siapapun juga bekas Perdana Menteri, ahli-ahli politik, tidak kira daripada kerajaan maupun pembangkang, sepatutnya titah yang di Pertuan Agong kita hormati dan kita junjung. Nah, saudara-saudara, sesuai dengan perkongsian daripada BH online, ahli parlimen
bekas Perdana Menteri perlu akur titah agong. Penegasan yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang menitahkan semua pihak menghormati pembentukan Kerajaan Perpaduan sebagai parti mentadbir negara ketika ini adalah satu isyarat jelas dan jitu khususnya kepada pembangkang supaya berhenti main politik atau menggerakkan usaha bagi menggulingkan kerajaan. Ini bukan bermakna Agong cross the line. Ini bukan bermakna seperti yang dinyatakan oleh ahli parlimen. Ada ahli parlimen ataupun ahli politik menyatakan Agong cross the line. Tetapi ada juga kata perkongsian daripada Facebook page Prajurit Bangsa di sini. Persoalan di atas Agong cross line, yang Agong maksudkan adalah jangan tepuk atap. Tetapi yang mereka faham, yang walaun faham kalau dapat majority dalam kurungan berangan. Kita berbalik kepada cerita kalau dapat majority. Kalau dapat majority, buktikan bahwa kamu sudah kuku untuk membentuk kerajaan. Dan di situ pasti akan ada perubahan. Nah, di dalam artikel ini, di dalam artikel daripada BH Online, titah disampaikan Baginda ketika merasmikan istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal ketiga Parlimen ke-15, turut menamatkan andaian atau persepsi kononnya Istana Negara turut terbabit dalam mencaturkan arus politik negara. Apa yang ditegaskan Sultan Ibrahim sebagai ketua utama negara bagi persekutuan juga memenuhi prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen yang penting untuk mengekalkan kestabilan politik dan amalan demokrasi Malaysia. Titah Baginda juga sepatutnya dipegang erat seluruh ahli parlimen, sama ada anggota kerajaan atau pembangkang, supaya menumpukan usaha bersama ke arah pemulihan ekonomi, mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran hidup rakyat yang ketika ini berdepan cabaran kenaikan kos sara hidup, peningkatan harga barang serta inflasi. Dalam tempoh kira-kira 4 tahun sebelum PRU 16, ahli parlimen dan pemimpin pembangkang, termasuk bekas PM, sebaiknya memainkan peranan lebih positif bagi mengukuhkan kembali asas negara yang ketika ini berdepan cabaran ekonomi global dan domestik, terutama kejatuhan nilai ringgit. Namun sejarah politik negara khususnya khasnya selepas PRU 14 menyaksikan seruan dan teguran yang di Pertuan Agong supaya ahli parlimen berhenti bermain politik serta menumpukan kepentingan rakyat sering diketepikan begitu saja. Bahkan berapa banyak gerakan menggulingkan kerajaan dilakukan ahli parlimen dan pemimpin politik sejak 2019 sehingga 2021. Nah, saudara-saudara yang amat dihormati semua, perkongsian daripada BH Online, ahli parlimen bekas PM perlu akur titah agong. Sudah pasti bekas PM ini termasuk Mahathir, termasuk Muhyiddin Yassin sendiri. Apa komentar Anda? Sekian saja, teruskan bersama di dalam channel ini untuk info yang seterusnya.